Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini agenda awani. Pasca kemenangan Barisan Nasional pada PRN atau Pilihan Raya Negeri Johor, pastinya ketika ini diraikan oleh seluruh Barisan Nasional dan juga pengundi-pengundi yang memilih Barisan Nasional untuk meneruskan tampuk kepimpinan selama 5 tahun di negeri berkenaan. Tetapi kita tidak mahu melihat kepada bagaimana keadaan dan juga situasi sebelum dan ketika Barisan Nasional dan juga PRN itu berlangsung. Tetapi apa yang akan berlaku selepas ini, bagaimana untuk memaknakan kemenangan dan seterusnya menjelang PRU ke-15. Jadi untuk bercakap lanjut berhubung dengan perkara ini, saya terus saja bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi yang merupakan Fellow Penyelidik Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Melaya atau UMCDAL. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya, pertama Ya, sekali pertama sekali Prof, bagaimana untuk kita memaknakan kemenangan Barisan Nasional di Johor ini dalam konteks membentuk sebuah kestabilan politik selepas ini? okey. Apabila Barisan Nasional menang besar dalam Pilihan Raya Negeri Johor, saya kira Barisan Nasional yang bakal diketahui oleh Menteri Besarnya Datuk Asri Mohamad akan mampu memastikan pembangunan di negeri Johor ini akan terus bertambah makmur, akan terus bertambah stabil dengan pelaksanaan memperkenalkan dasar-dasar baru, melaksanakan pembangunan tanpa banyak apa yang dikatakan sebagai red tape. Sebelum ini kita dapat lihat bagaimana kestabilan tersebut kita dapat lihat kestabilan tersebut membawa kepada keyakinan daripada pihak luar, khususnya pelabur-pelabur daripada Singapura, daripada China, pelabur luar negara lain untuk datang melabur di negeri Johor. Dan kemenangan yang membawa kepada kestabilan politik ini juga kita dapat lihat bahawa tidak ada isu iaitu apabila perkara yang dibentangkan di dalam Dewan Undangan Negeri, projek-projek pembangunan yang baik untuk rakyat dibawa ke negeri Johor ataupun pelaksanaan di peringkat pembangunan di peringkat daerah, saya kira ia tidak mendapat pelbagai red tape. Misalnya telah dinyatakan sebelum ini apabila nak membawa sesuatu perkara itu di peringkat daerah dan sebagainya, dan kita tahu ada pelbagai parti dalam ahli-ahli majlis tersebut yang terdiri dari pelbagai parti, namun perkara ini semacam menjadi semakin rumit dan sukar untuk mendapat konsensus. Ini merupakan naratif yang dibawa oleh Menteri Besar Johor dahulu. Mengapa perlu pihak negeri Johor, mengapa perlu kestabilan politik bagi memudahkan proses pembangunan itu dilaksanakan ataupun supaya proses pembangunan itu dapat berjalan dengan lebih lancar. Dan juga Prof, ada yang menyatakan bahawa kalau ini adalah satu bentuk pertandingan, ia adalah satu pertandingan untuk bertanding di kawasan-kawasan tertentu, maka jumlahnya tidak wajar dilihat. Yang penting adalah siapa yang menang walaupun peratusannya mungkin rendah dan sebagainya. Tetapi melihat kepada PRN-PRN yang berlaku sebelum ini dengan pilihan raya kecil, momentum untuk Barisan Nasional itu berterusan walaupun tidak lagi bersama dengan PAS dalam PRN Johor kali ini. Tetapi Prof, bagaimana Prof melihat kepada momentum Barisan Nasional dalam tempoh singkat ataupun dalam tempoh panjang menjelangnya PRU ke-15? Adakah ia dapat dikekalkan dengan situasi dan juga keadaan sekarang ini, Prof? Okey, kalau kita lihat momentum yang melanda Barisan Nasional, kita lihat pengundi sekurang-kurangnya kita dapat analogikan sebagai pengundi pada tahun 2013 dulu seolah mulai kembali kepada Barisan Nasional. Itu sekurang-kurangnya di peringkat tersebut. Jadi bagaimana untuk meningkatkan momentum Barisan Nasional
untuk persediaan pada pilihan raya umum akan datang. Saya kira Barisan Nasional, mana bukan saja negeri Johor tapi negeri lain di bawah pemerintahan Barisan Nasional, saya kira mereka perlu memastikan agenda mereka, agenda ekonomi mereka untuk rakyat, agenda pendidikan mereka untuk rakyat, agenda sosial mereka untuk rakyat, agenda kesihatan dan sebagainya. Itu perlu dilaksanakan dan perlu bergerak ke depan untuk memastikan momentum itu terus bergerak. Kita tahu bahawa bergantung kepada kempen saja 100% tidak akan ke mana-mana. Sebab yang penting sejauh manakah menyantuni rakyat itu dapat dirasai nikmatnya oleh pengundi yang telah mengundi kepada Barisan Nasional. Bukan saja kepada pengundi Barisan Nasional, kepada mereka yang tidak mengundi Barisan Nasional pun mereka perlu dilayani, disantuni secara saksama. Dengan itulah dapat memberikan keyakinan walaupun ada pihak yang sebelum ini tidak mengundi Barisan Nasional, hati mereka akan terbuka bahawa agenda Barisan Nasional ialah menyantuni rakyat, agenda untuk memberikan pembangunan, melayani secara seksama seluruh pengundi tanpa mengira parti ataupun ideologi. Kerana sudah berakhirnya pilihan raya negeri, sudah tibanya kita perlu bergerak ke depan untuk sama-sama membawa kemajuan, sama-sama untuk memastikan situasi yang dialami oleh rakyat, masalah yang dialami oleh rakyat, isu-isu infrastruktur yang terbengkalai dan pelbagai lagi isu pembangunan itu dapat dipercepatkan. Dan kalau boleh, saya kira pihak Barisan Nasional perlu memastikan jentera mereka akan terus bergerak sebaik saja selepas mereka mengangkat sumpah dalam tempoh tidak berapa lama lagi untuk memastikan mereka menunjukkan kepada rakyat, menunjukkan pengundi bahawa apabila diberikan kemenangan, mereka bekerja lebih berlipat ganda daripada sebelum ini. Supaya momentum ini akan memberikan kesan yang besar untuk pilihan raya umum akan datang. Dan juga Prof, dengan kemenangan Barisan Nasional ini, apa pula yang membelenggu Perikatan Nasional, Pakatan Harapan termasuk PKR itu sendiri, Prof? Saya kira yang berlaku dalam PH termasuklah PKR, Amanah, DAP, malah bekas komponen PH seperti Bersatu, mereka telah menerima kesan negatif hasil daripada pimpinan 22 bulan. Kita dapat lihat apabila tumbangnya Pakatan Harapan selama 22 bulan, yang lebih ironi lagi, Pakatan ditumbangkan oleh Perdana Menterinya sendiri yang kemudiannya membentuk Parti Bersatu. Kemudian Parti Bersatu pula telah menyertai Perikatan Nasional dan Perdana Menteri sebelum itu Tun Mahathir pula membentuk Parti Pejuang, kemudian mereka membawa arah masing-masing. Jadi apabila ini berlaku, sentimen pengundi kepada Pakatan Harapan itu masih lagi berada dalam minda mereka. Bagaimana 22 bulan peluang yang diberi dilihat begitu agak tidak mencerminkan, tidak memenuhi apa keperluan rakyat sebenar. Berbagai isu yang sering dikaitkan, isu pemotongan subsidi dan sebagainya, isu yang berkaitan dengan etnik yang terus dijadikan naratif maupun oleh propaganda diambil ruang oleh parti-parti musuh politiknya untuk mendapatkan sokongan semula. Jadi kita lihat apa yang berlaku kepada PKR itu sebenarnya bukanlah berlaku terhadap parti PKR saja, tapi juga berlaku kepada Parti Amanah, berlaku juga pada Parti DAP. Bukan saja kita lihat berlaku di negeri Johor, tapi juga berlaku di Melaka, berlaku juga di negeri Sarawak. Kecuali Bersatu tak bertanding di Sarawak. Jadi ini merupakan satu cerminan daripada rasa ketidakpuasan, protes daripada pengundi asal mereka, sama ada pengundi asal mereka sebahagian besarnya kembali kepada Barisan Nasional atau sebahagian besarnya tidak mengundi Pakatan Harapan ataupun sekutu yang dikaitkan dengan Pakatan Harapan seperti Bersatu.
Jadi kalau kita lihat situasi ini agak jelas. Maknanya di sini bahawa Pakatan Harapan yang sepihan terbentuk daripada parti daripada PH itu sendiri, seperti Pejuang, kemudian Parti Bersatu yang keluar dari PH itu, mereka perlu mencari formula yang baik, naratif yang lebih bagus, mengukakan strategi yang meyakinkan untuk memulihkan kembali bahawa apa yang berlaku pada 22 bulan sebelum itu tidak akan berulang kembali jika mereka memerintah kembali. Jadi mereka perlu mencari naratif yang sesuai dan tidak hanya bergantung kepada kempen memburuk-burukkan parti lawan mereka, tapi mereka keluar dengan idea-idea cara untuk menyelesaikan masalah rakyat, masalah ekonomi, masalah dan pelbagai isu lagi secara lebih realistik supaya mereka mendapat memulihkan keyakinan daripada pengundi mereka yang terdahulu, malah mendapat pengundi yang sekarang ini ada juga yang berada di atas pagar. Seperti yang Prof nyatakan, ini jelas perlu ada naratif baharu, ada sesuatu yang baru untuk diketengahkan berbanding dengan isu-isu yang dibawa sebelum ini. Prof, seterusnya saya nak melihat kepada bagaimana kedudukan bersama UMNO dan juga PAS selepas Barisan Nasional. Adakah UMNO dah boleh melupakan PAS? Tetapi kita harus ingat bahawa walaupun PAS tidak kuat di Johor, tetapi PAS ada kekuatan di negeri-negeri lain. Contohnya di Kelantan, di Kedah dan beberapa negeri, khususnya bertapaknya PAS di kawasan-kawasan dan juga di Dun-Dun dan juga di kawasan parlimen tertentu. Bagaimana sokongan PAS bersama dengan UMNO ini sangat diperlukan, terutamanya di peringkat persekutuan? Okey, kita faham dinamika hubungan PAS dengan UMNO ini, walaupun pernah menjadi musuh berpuluh tahun, kemudian mereka membentuk Ikatan Mufakat Nasional. Tetapi dalam mereka menjayakan Mufakat Nasional, tiba-tiba PAS pula mengambil inisiatif dengan bekerjasama dengan Parti Bersatu untuk membentuk Perikatan Nasional secara lebih rasmi. Dan ini memberikan kesan dari segi hubungan PAS, hubungan UMNO dengan PAS ini menjadi semakin dingin, lebih-lebih lagi apabila melibatkan isu kerjasama dalam konteks pilihan raya negeri Melaka dan juga pilihan raya negeri Johor. Ia bertambah dingin lagi dengan kenyataan-kenyataan Presiden Parti yang begitu menghiris ahli-ahli UMNO. Misalnya perumpamaan itik patah kaki dan sebagainya. Jadi dan juga menyatakan seolah-olah yang menyokong Barisan Nasional ini Johor kurang kesedaran Islam, politik Islam dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya menambahkan luka lagi hubungan UMNO dan PAS. Tapi pada masa yang sama kita lihat bahawa undi PAS juga ada signifikannya untuk kawasan tertentu. Seperti di kawasan negeri Terengganu, di kawasan negeri Kelantan maupun negeri Kedah dan di beberapa tempat di kawasan Dun, di kawasan Dun tertentu di beberapa negeri. Jadi ini memerlukan UMNO perlu memikirkan secara lebih jauh sama ada hubungan ini perlu diteruskan ataupun perlu diputuskan. Saya kira sentimen inilah yang akan kita lihat, yang akan kita dengar pada menjelang Perhimpunan Agung UMNO yang diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Jadi saya kira isu ini akan dibincangkan oleh perwakilan dan sebagainya. Jadi saya kira isu ini akan ditentukan berdasarkan sentimen daripada perwakilan atau barangkali dibuat sebarang keputusan yang lebih muktamad. Jadi saya kira sama ada isu kerjasama ini diteruskan atau tidak bergantung kepada suara-suara daripada perwakilan UMNO dalam Perhimpunan Agung UMNO pada kali ini. Ini merupakan antara isu yang dijangka isu panas, isu yang hangat yang dibincangkan. Namun pada hakikatnya secara logika politiknya dengan jumlah kursi yang lebih besar sebenarnya UMNO tidak memerlukan PAS. Namun sebenarnya PAS sebenarnya lebih memerlukan UMNO.
Namun untuk berdepan dengan situasi pada PRU akan datang, kemungkinan besar pembangkang-pembangkang sudah belajar daripada kekalahan mereka di Sarawak, belajar daripada kekalahan mereka di Melaka dan belajar kekalahan mereka di Johor. Iaitu faktor utama mereka tewas disebabkan mereka pembangkang berpecah, masing-masing dengan egonya, masing-masing tidak realistik dalam membagikan kursi, bertarung sesama sendiri dalam kursi-kursi tertentu hingga menyebabkan mereka tidak mendapat kepercayaan daripada pengundi. Jadi, kemungkinan besar mereka membentuk satu jajaran baru untuk berdepan dengan Barisan Nasional, maka Barisan Nasional perlu mengambil semua faktor tersebut sebelum mereka membuat keputusan yang lebih utama. Ya. Prof ada nyatakan tadi antara isu-isu yang mungkin akan diputuskan menerusi Perhimpunan Agung UMNO yang akan berlangsung pada Rabu ini adalah isu berkaitan dengan kerjasama dengan parti-parti politik. Tetapi mungkin ada isu-isu lain termasuk mengadakan pilihan raya umum ke-15 dengan lebih awal. Apa pandangan Prof? Okey, saya lihat kalau kita lihat yang berlaku pada malam keputusan PHR Negeri Johor di Ibu Pejabat UMNO sendiri, kita melihat ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong UMNO telah membuat gesaan untuk mengadakan pilihan raya umum supaya bubarkan parlimen. Itu sangat bergema dan saya kira suara itu tidak boleh kita anggap sebagai suara pinggiran. Sebab yang mereka berada di situ ialah terdiri daripada pelbagai lapisan kedudukan dalam parti. Jadi suara itu dilihat suara yang begitu ampuh dan dilihat mewakili seolah-olah mewakili keseluruhan parti. Jadi saya kira pada Perhimpunan Agung UMNO kali ini juga saya kira isu ini juga akan dibangkit. Isu ini akan dibangkit sama ada terdapat keperluan untuk mengadakan pilihan raya umum dengan lebih awal ataupun kekal diadakan pada tahun harapan. Namun kita perlu ingat gesaan untuk mengadakan pilihan raya umum akan datang supaya diadakan lebih cepat. Yang pertama disebabkan mereka ingin menggunakan momentum yang mereka peroleh sekarang ini, kemenangan di Melaka, kemenangan di Johor misalnya, untuk menjadi satu lonjakan yang besar untuk mencapai kemenangan pada PRU akan datang. Sebab bagi mereka jika ditunda ke tahun harapan, belum tentu Barisan Nasional akan menang dengan lebih selesa. Mungkin boleh menang tapi tidak mendapat majoriti yang memuaskan. Jadi sentimen inilah bagi golongan ahli UMNO, akar umbi UMNO berasa inilah detik yang paling terbaik untuk mengadakan pada PRU akan datang. Sebab kalau di negara-negara maju lain boleh mengadakan pilihan raya ketika ketika pandemik, maka sekarang ni kita sudah beralih ke era endemik yang suasananya semuanya sudah semakin dilonggarkan. Jadi ini merupakan antara hujah yang dijangka akan berlega dalam Perhimpunan Agung UMNO. Tambahan pula kita dapat lihat bahawa dalam kedudukan ini Barisan Nasional melihat kelemahan pembangkang yang dilihat tidak bersatu, diambil kesempatan mereka, diambil peluang ini untuk mengadakan pilihan raya umum untuk mereka menggesa supaya diadakan lebih cepat sebelum parti-parti pembangkang bersatu hati dan membentuk jajaran baru. Dan sekiranya jajaran baru ini terbentuk, ini akan menyukarkan Barisan Nasional untuk menang pada PRU akan datang dan mungkin boleh menyebabkan mereka tewas sebagaimana pada 2018. Inilah kebimbangan yang tercetus di kalangan ahli UMNO, kalangan akar umbi mereka, cawangan perwakilan dan sebagainya. Saya kira yang inilah antara yang terhangat dalam pada Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Prof, adakah kita boleh mengandaikan bahawa cerminan trend
pengundian di peringkat state ataupun di peringkat negeri ini akan sama trendnya di peringkat parlimen ataupun di PRU ke-15, Prof? Okey. Cerminan yang berlaku pada pilihan raya negeri Johor malah pilihan raya negeri Melaka secara terdekat, saya jangka jika pilihan raya umum diadakan awal, trend ini akan sama. Jika dilakukan dengan tempoh yang lebih dekat sebelum, katakanlah sebelum bulan September misalnya, trend ini akan berlaku sama. Tetapi jika pilihan raya diadakan tahun harapan, saya kira trend ini berubah. Saya kira pembangkang akan semakin kuat, pembangkang akan semakin bersatu dan pembangkang juga akan mengungkapkan strategi yang lebih baik dan membaiki segala kelompangan, segala kelemahan yang mereka ada. Jadi sebab itulah kalau diadakan pilihan raya umum akan datang, Barisan Nasional percaya trend ini tidak berubah. Saya juga yakin trend ini tidak jauh berubah yang akan mengarah kepada kemenangan Barisan Nasional. Namun jika diadakan pada tahun harapan misalnya, maka trend ini pastinya akan berubah secara pasti. Ya, dan juga Prof, satu perkara untuk kita lihat adalah bagaimana pula peranan kabinet ketika ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerana di dalam kabinet itu ada parti-parti yang turut bertembung di PRN Johor sebelum ini, beberapa hari lepas, kerana ia terikat mungkin dengan MOU yang telah pun dibuat dan mungkin berakhir pada Jun nanti. Bagaimana Prof melihat kepada keberkesanan kabinet khususnya tidak terganggu dengan keputusan-keputusan PRN Johor dan sebagainya, bagaimana untuk memantapkan lagi kedudukan kabinet, sebab ada dalam kalangan Perdana Menteri sendiri menyatakan bahawa tiada keperluan untuk mengadakan pilihan raya dalam masa terdekat. Okey, kalau kita melihat hubungan dalam Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya, saya kira hubungan tersebut masih baik walaupun masih ada lagi baki-baki tempias daripada kempen pilihan negeri Johor. Kalau kita lihat dalam PRN Johor misalnya, Perdana Menteri sendiri tidak aktif berkempen untuk memenangkan Barisan Nasional. Bila pada hari terakhir saja beliau datang untuk menjenguk, untuk melawat kawasan PDM atau melawat beberapa tempat atas nama lawatan rasmi kerajaan. Jadi saya kira ini Perdana Menteri cuba memainkan peranan supaya dilihat bersifat netral, dan ini pastinya digemari oleh sekutu mereka seperti PAS dan juga Bersatu. Namun ini akan menyebabkan penyokong UMNO, ahli UMNO kurang selesa dengan situasi tersebut. Jadi kita lihat dalam konteks ini Perdana Menteri cuba memain peranan beliau jikalau kepanasan suhu politik di Johor tinggi pada pilihan Johor, beliau cuba mengambil jalan tengah dan beliau dilihat sangat jarang berkempen. Kalau ada pun dilihat atas nama melawat atas kapasiti beliau sebagai Perdana Menteri. Sebab kita lihat daripada Facebook beliau sendiri, beberapa hari saja baru beliau melawat tempat PDM, itu pun atas lawatan rasmi. Yang kedua, kita lihat hubungan Perdana Menteri dalam konteks ikatan persefahaman dengan PH. Saya kira beliau berasa terdapat keperluan untuk melanjutkan persefahaman tersebut dengan Pakatan Harapan. Saya kira tentu beliau jika diadakan pilihan raya umum masa terdekat, sudah pasti kira beliau akan menjadi Perdana Menteri yang memerintah dalam tempoh yang paling singkat. Jadi sekiranya diadakan pada tahun harapan, tempoh beliau sebagai Perdana Menteri itu dilihat akan lebih lama. Jadi di sinilah saya kira persefahaman di antara PH dengan Perikatan Nasional itu kemungkinan besar disambung oleh Perdana Menteri. Namun di sini dia bergantung juga kepada sejauh mana reaksi daripada Biro Politik, MKT UMNO, perwakilan UMNO dalam PAU ini, dalam Perhimpunan Agung UMNO ini,
membuat pendirian mengenai persefahaman PH dengan Perikatan Nasional. Ya. Jadi ini semuanya bergantung kepada itu. Dan PH juga sebenarnya ada kesan sebab sudah ada sentimen di kalangan pengundi, malah ada segelintir di kalangan penyokong PH sendiri. Antara lain mereka menyatakan dalam media sosial misalnya, mengapa mereka perlu menyokong pembangkang sedangkan pembangkang menyokong kerajaan. Jadi lebih baik kita menyokong kerajaan. Ia seolah berlapis, seolah menggunakan orang tengah. Lebih baik kita terus langsung menyokong kerajaan berbanding kita menyokong pembangkang. Jadi perkara-perkara inilah juga dilema juga kepada Pakatan Harapan dan dilema juga kepada kerajaan Perikatan Nasional. Baik. Itu sesuatu yang menarik untuk kita saksikan apa yang dinyatakan oleh Prof tadi, dan pastinya tumpuan juga kita berikan nanti pada Perhimpunan Agung UMNO yang akan berlangsung pada Rabu ini, dan ini antara perkara yang menjadi tumpuan bagaimana antara perkara-perkara yang akan dihujahkan, isu-isu berkaitan dengan kerjasama dan sebagainya untuk ditetapkan dalam perhimpunan kali ini. Terima kasih saya ucapkan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, Fellow Penyelidik Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya UMCDL. Terima kasih. Itu saja waktu yang kita ada dalam Agenda Awani. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.